Marilah kita masuk di sebuah tajuk yang baru, akibat tersebarnya kekejian dan tidak mahu mencegah kemungkaran. Akibat tersebarnya kekejian dan tidak mahu mencegah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, sambungan kita dalam kitab pengajian Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, terjemahan daripada Al-Hidayah House of Publishers dan Berhad, dimasyhurkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pada setiap hari Rabu pukul 6 petang dalam bahagian Aqidah. Dan pada malam yang penuh barakah ni tuan-puan, marilah kita masuk di sebuah tajuk yang baru, akibat tersebarnya kekejian dan tidak mahu mencegah kemungkaran. Akibat tersebarnya kekejian dan tidak mahu mencegah kemungkaran. Tuan-tuan perempuan, kita sama-samalah berdoa agar kita ini tidak digolongkan daripada golongan yang begini, dan juga tidak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka menyebarkan kekejian dan juga tidak mahu mencegah kemungkaran, insya-Allah. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, surah Al-Baqarah ayat 286, tuan-tuan puan boleh buka, saya baca mafhumnya puan. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kita tuan-puan, bila kita Allah Ta'ala pilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala taklifkan kita puan. Maksud taklif puan, Allah Ta'ala pilih kita, yang mana setiap yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu perkara yang boleh kita tanggung puan. Perkara yang kita boleh sahut, perkara yang kita boleh bebannya kita boleh pikul puan. Allah Ta'ala bagi kita puan. Ini hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Quran ini hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila umat Nabi, maka kitalah yang Allah Ta'ala pilih puan. Jadi tuan-puan, sama-sama kita ambil perhatian kuliah malam ni puan. Ambil perhatian puan. Cuba fokus dengan ilmu pada malam ni puan. Jangan sia-siakan waktu puan. Kerana puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun maklum kepada kita, di mana bila masa taman syurga itu bermula dengan tausiah ilmu Allah Ta'ala dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tuan-puan, Allah Ta'ala kirimkan satu malaikat. Dan malaikat tu akan berada dengan kita. Dia akan bentangkan sayapnya. Bila dia bentangkan sayapnya puan, dia minta Allah Ta'ala ampunkan hamba ini ya Allah. Rahmatilah dia ya Allah. Panjangkanlah umur dia ya Allah. Berikan kesihatan kepadanya ya Allah.
Sembuhkan segala penyakit dia, ya Allah. Kabulkan segala doa dia, ya Allah. Selagi taman syurga itu tidak habis, umpan, selagi itu malaikat doakan untuk kita. Setiap kita seorang-seorang, ban. Melainkan bila mula kita bercakap, maka malaikat tu akan beransur-ansur bergerak daripada kita, ban. Ambil perhatian, ban. Sahabat Nabi, ban, cukup fokus, ban. Sahabat Nabi ni, mereka bukan orang biasa-biasa, ban. Bukan. Kalau kita ada level Tan Sri, ban, mereka pun ada level Tan Sri, ban. Mereka bukan biasa-biasa kenal kat tanah Arab, ban. Dalam negara dulu pun ada 6 buah negara, 6 buah negara kenal mereka. Saidina Abu Bakar, namanya dikenal di tanah yang lain. Parsi kenal, Cina kenal, India kenal, Yunan kenal, semua kenal. Umar kenal, Abu Bakar kenal, Osman kenal. Mereka ni, puan, orang-orang pembesar waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi naik jadi Nabi, mereka dah terkenal, pan. Kenal sungguh kekayaannya, hartanya, pusakanya, pengaruhnya, namanya, pangkatnya, kedudukannya, kesemua orang kenal dia. Tapi satu je mereka tak dapat. Apa dia? Ketenangan dalam hati, man. Tak dapat. Sebab apa? Waktu itu mereka jahiliah dan belum Islam. Tapi bila mereka masuk Islam, tuan-puan, Nabi mereka letak di atas. Siapa Nabi, man? Waktu tu Nabi naik, waktu tu Nabi tak ada apa-apa, man. Langsung kedudukannya, bukan macam para sahabat, man. Sahabat Nabi, man, tinggi daulat mereka waktu di tanah Arab. Cukup tinggi, man. Tapi bila Muhammad bin Abdullah, Allah Ta'ala lantik menjadi Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, mereka ni orang pembesar-pembesar yang cukup hebat, man. Kesemuanya tunduk, segan dan malu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tu kita nak belajar, man. Yang tu kita nak jadi, man. Jauhnya kita daripada rahmat Allah, man. Tu punca masalah kita tengok, man. Tu kita nak, saya terutama nak muhasabah, man. Kemudian kepada tuan-tuan perempuan, kita sama-sama muhasabah tengok diri kita, man. Supaya apa? Supaya nanti bila kita nak menghadap Allah Ta'ala, man, biarlah bermakna, man. Biar bermakna. Bila bermakna, nikmatlah kita bila bertemu tengok pencipta kita di padang mahsyar. InsyaAllah, man. Sama, man. Seterusnya, dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Faham? Pahala maksudnya kebajikan yang diusahakannya. Apa saja, man. Celik mata sampai pejam mata, nak saja buat amal soleh. Bak kata Tok Guru kita, Datuk Syamsuri Haji Ahmad, Datuk Syamsuri mana? Sekarang Datuk lah. Yang mengajar kitab Bahrul Mazi, man, di Pulau Pinang, terutama lagi di Masjid Abdullah Fahim. Arwah hebat orangnya. Kata apa? Masuk umur 40 tahun, jangan tinggal solat jemaah. Masuk 40 tahun, jangan tinggal taman-taman syurga. Masuk 40 tahun, jangan tinggal sedekah. Masuk 40 tahun, jangan tinggal puasa sunat. Masuk 40 tahun, jangan tinggal qiyam bulail. Masuk 40 tahun, jangan tinggal amal soleh. Masuk 40 tahun, jangan rasa amalan kita dah cukup. Masuk 40 tahun, maafkan orang, tapi kalau kena cakap, cakap. Nampak? Ini masuk 40 tahun.
Kita dah nampak, man. 40 tahun, man. Lepas Allah Ta'ala melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man. Umur 40 tahun, lantik menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab, man, umur 40 tahun, dia naik kematangan, man. Akal yang matang. Orang pun dah tahu selok-belok kehidupan. Allah Ta'ala lantik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi akhir zaman. Faham kan? Ni mustahak kan? Jadi kita nampak mu 40 tahun kita tengok. Kawan kita kiri kanan depan belakang semua dah Al-Fatihah dah. Semua dah arwah dah. Jiran kita sebelah kiri kanan depan belakang pun dah arwah. Tempat kerja kita sebelah yang duduk sekali dengan kita, asisten kita pun dah arwah. Satu sekolah dengan kita tu, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, naik U, naik lagi degree, naik master, naik PhD. Kan? Tinggal berapa kerat dah. Semua dah arwah, kan? Kita. Kawan-kawan kita, tengok kiri kanan depan belakang, kan? Kita tengok seorang-seorang. Semua Allah Ta'ala panggil arwah. Dan tengok, kan, kalau kita usia kita 40 tahun, kata Tok Guru kita Azhar Idrus, pastikan amalan kita itu sama dengan umur kita, man. 40 tahun. Cuba samakan dengan umur kita. Kalau 40 tahun usia, tengok amalan apa yang boleh sampai ke 40 tahun. Sama tidak, man? Kalau semayang dapat tak khusyuk tu? Imam takbir. Imam kita yang mulia, Allahu Akbar. Tuan-tuan khusyuk. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidupku, matiku kerana Allah. Sampai, ban. Imam baca surah apa tadi, ban? Rakaat pertama. Ingat tak, ban? Rakaat kedua, tuan-tuan ingat tak imam baca apa? Sebab tu Ibnu Jauzi dalam kitab dia, istilah khusyuk bagi dia, dia tak kenal siapa di depannya. Dia tak kenal siapa di kanannya. Dia tak kenal siapa di kirinya. Dia tak kenal siapa di belakangnya. Dia hanya kenal laungan Allahu Akbar. Tu ya. Tu ya. Ni khusyuk istilah daripada Ibnu Jauzi, man. Sebab tu Quran, tuan-tuan selalu buka Quran. Paling kurang tuan-tuan buka di waktu Ramadan. Tuan-tuan buka Ramadan. Surah Al-Mu'minun. Ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa beriman, kan? Allah Ta'ala terang kita, kan? Allah Ta'ala ni ilmunya luas. Langit dan bumi. Lebih lagi, kan? Allah Ta'ala tahu al-mu'minun siapa dia? Allazina fi salatihim khashi'un. Yang mana dalam solatnya dia khusyuk kepada Allah. Tadarru'an, man. Dia rasa penuh kelazatan waktu dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam baca dia rasa tenang je. Imam baca lagi ayat dia bergetar hati dalam tu. Imam sambung lagi baca dia menitis air mata. Imam baca lagi, tak tengok imam dah bagi salam. Rasa sekejap je imam. Nampak, kan? Sampai tak kita usia kita macam tu, kan? Saya usia dah masuk 40, tuan-tuan usia dah masuk 50, tuan-tuan usia dah masuk 60, tuan-tuan usia 70, dah ada cucu, dah ada menantu, ada yang ada cicit. Sampai tak waktu tu, kan? Umur tu bersama tak dengan iman kita, kan? Tu kita tengok, kan? Jangan habiskan waktu kita hanya kat masjid untuk tu je, kan? Kita ada taman syurga kat masjid ni, datang. Subuh ada, kita hadir. Duha ada, kita hadir. Maghrib ada, kita hadir. Ambil perhatian, kan? Kita ketua keluarga, kan? Balik rumah nanti, kita akan mengadap semua anak kita. Orang rumah kita mengadap. Menantu kita mengadap. Cucu kita mengadap. Sekarang, kan? Tuan-tuan bayangkan, daripada kalangan adik anak-anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, menantu tuan-tuan, berapa ramai yang jiwa macam tuan-tuan, bila nak masuk waktu semayang, ada lafaz keluar,
Jom kita siap sedia nak sembahyang. Berapa ramai? Berapa ramai nak sembahyang berjamaah? Dan berapa ramai nak duduk dalam taman-taman syurga? Cuba tengok. Kita suka man. Cucu kita ramai. Keluarga Tok Mat, Tok Ali, Tok Jang, Tok Ngah, Tok Nek. Semua ada. 5 keturunan, 6 keturunan. Penuh rumah. Saya pernah pergi man. Saya pergi rumah keluarga tu. Saya tengok, ya Allah, terkejut saya. Besar betul rumahnya. Cukup besar. Nganga saya. Saya tengok rumah tengok saya. Saya tengok rumah tengok saya. Besar sungguh man. Besar yang amat. Tapi bila masuk azan man, satu bunyi pun tak ada man. Saya nak balik, baru ketua keluarga panggil. Nak balik dah ke? Meh bergambar dulu. Kita kata, awaklah bergambar. Kenapa tak ajak seorang nanti? Ni nak masuk Zuhur. Abang Long, azan. Adik Ngah, bentang Ziedah. Pangah, imam. Habis sembahyang ni, Tok Wan nak baca kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam kan. Kan? Sampai tak kita ke arah tu kan? Ke kita sekadar sembang bisnes kan? Kerja dunia ni kan? Parah kita kat sana kan? Cukup parah. Siapa nak baca untuk kita ni? Tuan-tuan tak latih anak-anak perempuan baca Quran sekarang, menangis tuan dalam tanah. Isteri perempuan tak ajar betul-betul, memang tuan perempuan punya nangisan takkan dengar. Tu kita kena tengok kan. Orang beriman kan, dia fikir keadaan diri dia selepas dia meninggal. Apa dia nak bawa nanti di sana? Makanan depan anak kita boleh cari man. Minuman bini kita boleh cari man. Tapi bekalan akhirat teman, kita kena susah payah. Sebab kata Datuk Abdullah Al-Amin, dunia ni memang Allah Ta'ala bagi susah. Kerana syurga itu manis. Dapat kita buat betul tuan, syurga tu seronok kita. Cukup seronok. Tapi kalau kita tak dapat teman, walaupun nama kita masyhur di Malaysia, man, banyak pingat kita dapat. Nama kita seluruh tempat orang kenal. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, aku tak redha hidup kita, man, sungguh kita akan menyesal tak sudah di sana. Sambung man. Seterusnya, muslimin muslimat mati Allah sekalian, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah kamu hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nampak kan? Allah Ta'ala turunkan firman itu sebab Allah Ta'ala tahu hamba dia tahap bagaimana. Dan Allah Ta'ala bagi ayat itu kepada hamba dia yang betul-betul mengaku diri dia asal daripada tanah. Dan dia akan ada perasaan itu setiap kali dia berdoa kepada Allah. Dia takkan sombong man. Tak ada. Nama dia ada, kemasyhuran dia ada, pangkat dia ada. Sebut dia nama dia. Orang terbeliak mata. Tapi dia di tengah malam ban, bangun seorang-seorang, bersihkan diri, pakai paling cantik, wangi-wangian, takbir, Allahu Akbar. Dia merintih, dia menangis, dia meratap, dia luahkan apa isi hatinya di dalam. Dia bercakap kepada Allah, dia dah cuba supaya nak tinggalkan maksiat tu, tapi dia tak mampu. Dah cuba dah, tapi tak boleh. Dia minta sangat-sangat supaya Allah Ta'ala bebaskan dia daripada azab dosa tersebut. Nampak kan? Ini orang ada KPI Allah Ta'ala kan? Ini KPI Allah Ta'ala kan? Ini SKT Allah Ta'ala. Ini misi dan visi Allah Ta'ala.
Dia tengok bila lantik kawan tu jadi orang atasan, macam mana pemikiran dia. Dia lantik kawan tu jadi orang pertengahan, macam mana jiwa dia. Dia lantik kawan tu jadi orang bawahan, macam mana disahut Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala corakkan orang begitu pun jadi hayya alal falah. Seperti nama masjid tu tuan-tuan. Masjid Al-Falah. Bawan. Sambung kan. Seterusnya. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana kamu bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Amat. Lagi pun Allah Ta'ala bagi ayat kita. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Umat terdahulu kan. Dahsyat kan kalau tuan-tuan tengok tafsir sejarah umat dulu, menangis tuan-tuan. Tak mampu kan. Cukup tak mampu. Lain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Umat Nabi pun niat saja dapat pahala kan. Niat baik tu dapat pahala. Buat dapat 2 pahala kan. Niat nak buat jahat, belum dicatat jahat tu. Tapi kalau buat, tak taubat, baru dia tak. Nampak kan? Hebat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Umat lain jauh kan. Jauh langit dan bumi. Panggang dan api. Sangat jauh kan. Kita pun tak ambil cakna macam mana pun. Bebanan teruk daripada umat Nabi Allah Musa alaihissalam, tuan-tuan tengok macam mana pun. Buat je dosa terus berubah jadi makhluk yang paling hina man. Paling hodoh dan paling keji. Buruk, monyet ke 3 man. Waktu tu, zaman tu man, syariat tu. Nak taubat, dijadikan manusia balik, nak terima taubatnya, Allah hukum pancung kepala man. Pancung kepala man. Umat Nabi Allah Musa alaihissalam man. Tu cara taubat diterima man. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam man, Nabi seorang cukup fatanah man. Cukup al-amin. Cukup as-siddiq. Cukup at-tabligh. Bila diceritakan oleh Datuk Ismail Kamus man, almarhum, mengatakan apa dia? Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala terima umat engkau taubatnya setahun sebelum meninggal. Nabi dengar tuan-puan, Nabi tak sedap hati man. Nabi bersandar di sebuah pokok man. Nabi sandar. Nabi sandar. Bila Nabi sandar tuan, Allah Ta'ala tahu isi hati kekasihnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan, wahai Jibril, kau pergi pada Muhammad. Kau tanya dia apa yang dia nak. Wahai Muhammad, apa yang kau nak? Wahai Jibril, sesungguhnya taubat yang untuk umat aku ni, kalau setahun aku rasa umat aku tak mampu, wahai Jibril. Nabi sayang kita man. Sangat sayang. Sensitif Nabi man. Nabi tak pentingkan diri sendiri man. Nabi pentingkan kita semua man. Kita semua Nabi pentingkan. Beritahulah wahai Jibril, umat aku tak mampu, wahai Jibril. Jibril beritahu pada umat. Tapi pergi pada Allah Ta'ala, wahai Allah, sesungguhnya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklum bahawa umatnya tak mampu kalau setahun taubat sebelum meninggal. Dia minta dikurangkan. Kau beritahu sebulan. Sebulan pun sama ban, tak mampu. Beritahu lagi seminggu. Seminggu tak mampu, turun lagi. Beritahu sehari. Tak mampu lagi. Kau beritahulah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan terima taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai di Ghargharah. Ni.
Puncak je di sini. Ni penghabisan. Aku akan terima sebelum sampai ni. Maka bila Nabi Jibril sampai kan, Nabi pun boleh tenang balik kan. Dalam ni. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tadi kepala kita man. Kasih tak kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tanya diri kita tuan-tuan sini. Nabi suka solat jemaah di rumah Allah. Tuan-tuan suka tak? Nabi suka duduk dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan suka tak? Dan Nabi suka bila orang berikan ilmu. Tuan-tuan perempuan suka tak? Pegang tu sudah. Tuan-tuan kalau suka tu tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi man, dia cukup sayang kepada kita man. Ya man. Insan ini yang paling besar akan bantu tuan-tuan nanti di padang mahsyar. Ni orang dia. Tuan-tuan sungguh-sungguh korban kat dunia ini, insan ini akan tunggu tuan-tuan nanti di padang mahsyar. Dia akan bantu tuan-tuan. Tuan-tuan bersungguh-sungguh, ku anfusakum wa ahlikum narah. Peliharalah dirimu, anak-anakmu dan ahli keluargamu, orang rumahmu daripada bakaran api neraka. Jaga sungguh. Maksudnya, didikan agama tu mustahak nombor 1. Tuan-tuan perempuan nak jadi keluarga yang pakar engineer, lawyer, arkitek, accountant, lecturer, business, YB. Pergi. Nabi tak halang kan? Allah tak marah. Tapi satu je. Pastikan agama tu dikemuncak. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang elok-elok kan. Nahnu qaumun a'izzana bil Islam. Kita adalah bangsa keturunan darah daging mulianya kerana Islam. Tu kena ingat tu. Kita mulia kerana Islam. Bukan kerana lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan mulia Islam. Al-Quran mulia Islam. Kita mulia Islam. Tak ada kita Islam tuan-tuan, tolak. Takkan mulia kita. Walaupun kita tuan-tuan, manusia pandang kita mulia. Kalau Allah Ta'ala tak pandang kita mulia tuan, hanya kita kat dunia saja berlakon semata-mata tuan. Di mahsyar kita akan menyesal selama-lamanya tuan. Di muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wahai Tuhan kami, janganlah kamu bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Lagi ban Allah Ta'ala bagi. Ayat ni, surah Al-Baqarah 286 kan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa yang mana kami tidak sanggup menanggungnya. Ya Allah, jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Minta aman. Sekarang kita diuji pun dengan satu saudara Islam kita di Kedah. Banjir. Tuan-tuan ada nampak tak? Allah Ta'ala bagi banjir. Kedah satu. Kelang. KL. Tuan-tuan pun ada nampak. Allah Ta'ala bagi ni, mata hati tuan-tuan macam mana rasa kan? Saya tengok tentu dah. Kita sebab. Sebab apa? Kesemua itu, orang Islam pun kena, bukan Islam pun kena. Sebab itu, satu ketika Nabi SAW bersama sahabat, Nabi nampak jenazah Yahudi
dibawa depan Nabi man. Nabi bangun man. Nabi bangun dan Nabi menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bangun dan kau menangis ya Rasulullah? Kami nampak Rasulullah. Sesungguhnya, Nabi jawab mana? Sesungguhnya aku tidak dapat mengislamkan Yahudi ni. Tuan-tuan cuba tengok man. Kalau dengan Yahudi pun Nabi buat gitu kan. Apatah lagi sesama Islam, Nabi punya berat. Ambil tahu kan. Kita macam mana kan? Tengok saudara kita di Kedah, berapa lama dah? Lebih seminggu kan? Lebih seminggu. Lena tak tidur kita kan? Ada rasa ambil berat tak kan? Berlaku tadi di Kelang. Ada rasa tak? Macam mana mereka rasa kan? Teman kita semua di KL pergi kerja dengan rushing, nak balik kerja pula macam tu. Tengok, Allah, motor kereta, itu je kenderaan yang ada, itu je yang mampu, banyak itu saja rezeki Allah Ta'ala bagi. Rosak tu macam mana mereka nak pergi kerja esok hari pula. Nak sampai situ pula 1 jam. Dah tak ada kenderaan tu, apa nak naik? Ada tuan-tuan fikir tak? Ke sekadar kita tengok berita, lepas tu geling kepala kan? So apa? Nabi kata apa? Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam ni adalah saudara sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang Islam tu adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan antara satu dengan yang lain. Nampak kan? Ada tak kita tengok tu? Kalau jadi kat kita macam mana pula kan? Tuan-tuan duduk kat Masjid USD Al-Falah kan? Tempat elit kan? Tempat cukup masyhur, terkenal kan? Allah Ta'ala kalau kata kun fayakun kan, tiba-tiba banjir kan depan ni. Dan banjir tu naik sampai rumah tuan-tuan. Masuk di ruang bawah. Habis rumah bawah tuan-tuan. Termasuk kereta dan motor tuan-tuan. Semua mahal-mahal. Apa agak-agak perasaan tuan-tuan dan perempuan? Boleh tidur kan? Dan itulah, oh semangat adik-adik belakang atas tu. Pengganti kita atau itu insya-Allah, tak apa. Itu yang Umar bin Abdul Aziz ban, semasa pemerintahannya, semasa zamannya, waktu itu dikatakan dalam sejarah 2 tahun setengah aja dia pegang. Zamannya dia pegang ban, serigala dan kambing boleh duduk bersebelahan. Tuan-tuan tengok pemimpin dunia daripada dulu sampai sekarang, ada nampak tak serigala dan kambing duduk bersebelahan? Ada tak sejarah? Tuan-tuan akan nampak sejarah ni. Melainkan zaman Umar bin Abdul Aziz. Mereka bermain berdua. Bermain berdua. Adik-adik, pelan sikit. Mereka bermain berdua kan? Dan zaman itu, kalau mereka jumpa satu sama dengan lain, tak ada lain kan? Hari ini saya dah baca Quran 3 juzuk, kamu berapa juzuk? Saya tak banyak lah Quran, baru 1 juzuk. Tapi saya selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100,000 kali. Kamu berapa kali? Nampak kan? Apa lidah mereka cakap kan? Apa yang keluar kan? Apa yang mereka nak kan? Yang itu yang mereka cari. Itu ya. Dan zaman itu kan, Baitul contoh keluar 10,000 dinar kan. Kalau duit kita contoh kita bagilah 30,000.
30K. Keluar duit 30K. Pusing jelajah negara Omar bin Abdul Aziz, man. Pusing. Duit tu kembali balik di Baitul Mal. 1 sen pun tak kurang, man. Maknanya zaman itu tak ada orang fakir miskin. Fakir miskin tak ada, man. Dah masuk, man. Ini ni. Ini betul saya, tuan. Terima kasih. Tak ada seorang fakir miskin. Dan waktu itu, man, Umar bin Abdul Aziz dalam tidurnya, dia fikirkan umatnya zaman tu. Rakyat aku dah makan ke belum? Rakyat aku dah kenyang ke belum? Rakyat aku dah minum ke belum? Macam mana jalan raya negara aku ni? Macam mana rakyat aku punya kedudukan? Macam mana? Nampak? Umar bin Abdul Aziz, man. Akalnya. Dan zaman tu dipanggil zaman baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang aman, negara yang barakah, negara yang maju, dan negara yang mendapat keampunan Allah Ta'ala. Dan ketika mana anaknya datang, kata, ya abi, wahai ayahku, ada orang nak jumpa ayah. Wahai anakku, kau pesan kepadanya, yang ayah ni dah letih, tak larat. Ramai jumpa ayah tadi, daripada pagi sampai ke malam. Ya abi, tengok, man, jawapan anak yang cukup cergas, minda dah. Ya abi, wahai ayahku, adakah engkau yakin bahawa esok engkau akan hidup? Itu, kan. Wahai ayahku, adakah kau yakin esok engkau akan hidup? Sadaqta ya ibni, benarlah kata-katamu wahai anakku. Tunjukkan aku di mana dia. Nampak, man? Waktu tu ayah ni nak tidur dah. Dan nak letak badan atas katil. Dengar anak dia kata itu, terus bangun, man. Terus jahit. Nampak, man? Tak lama, man. 1.5 tahun, man. 2 tahun setengah gitu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, man, meninggal. Serigala paham kambing. Selesai. Man. Nah, ni kita, minda kita, man. Kita ni pentingkan mereka ataupun kita sekadar kata adalah tu bantuannya. Ada. Kurang-kurangnya ada tak kita doa untuk mereka, man? Ada tak kita merintis, merasa macam mana mereka rasa? Kalau kita rasa tu, man, maknanya kita ada iman dalam ni. Ada iman sungguh. Ambil berat sungguh. Nak tahu sungguh. Tapi kalau kita sekadar tengok, baca surat khabar, dengar televisyen, dengar radio, begitu saja, umpan, tak ada apa-apa, man. Itulah kita punya hasil selama kita solat dalam umur kita, man. Itulah iman kita sebenar, man. Cukup nipis. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, seterusnya, man, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, man. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kamulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Syekh Muhammad Ghazali, pengarang sirah Nabawiyah, orang Mesir, waktu membaca doa ni, puan, menitis air mata. Menitis sungguh. Betul-betul rasa penuh hina di sisi Allah Ta'ala. Meninggal dah Syekh ni. Meninggal dah. Tapi khazanahnya cukup besar untuk dunia Islam. Cukup hebat. Sehingga sekarang kitabnya digunakan untuk ajar. Masuk azan? Belum lagi? 33 saat. Beberapa ayat ini menyatakan bahawa seorang tidak akan diseksa lantaran dosa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi hukuman hanya bagi orang yang melakukan dosa. Orang yang lakukan dosa pun dapat. Orang tak lakukan dosa tak dapat.
Dia kena pecah lagi. Lakukan dosa tu ada yang dia lakukan dengan sengaja, ataupun dia terpaksa, ataupun dia tak sedar. Ada orang macam tu kan. Kita pergi laluan dulu pada Bilal, kemudian saya mau sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. دائما اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, saya mau sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, insya-Allah. Sambungan sikit umpan muslimin muslimat mati Allah sekalian. Daripada ayat tadi kita tengok, maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, man. Allah Ta'ala tahu kan kita ni sebut sebi lemah, man. Kita lahir kat muka bumi, bah, dah tunjuk kelemahan kita, man. Allah Ta'ala lahirkan kita kat muka bumi dah lemah kita. Kita tak boleh tanggung diri kita seorang. Mana ada boleh, man. Kita lahir dah, orang kena mandikan kita, suapkan kita, susukan kita, semua. Lemah, man. Sebab tu bila kita, man, dah balik, ingat, pan, kitab kita dosa pahala tanggung sendiri, pan. Dosa pahala, pan. Umur kita lagi panjang lanjut, pan, lagi banyak soalan Allah Ta'ala akan tanya. Tu kita risau. Tapi kalau kita guna betul ke arah Allah Ta'ala, pan, betul benar cara dia, ikut syariatnya sebaik-baiknya, selamat kita nanti di sana. Semua soalan kita boleh tanya, kita boleh jawab, kan? Sebab apa, kan? Soalan kalau kita dah berjaya jawab mengenai solat 5 waktu, Allah Ta'ala akan tanya kita, kan? Apa dia Allah tanya, kan? Umur yang aku beri kepada engkau, ke mana kamu bawa?
Tu soalan, man. Umur kita, man. Kat mana kita bawa? Purata hidup kita kat mana? Kalau kita purata hidup kita di masjid ni, maka senyumlah kita nanti di padang mahsyar. Senyum itu, man. Tak ada nak gelisah dah. Kita tenang nanti di sana. Cuci kaki, man. Bila setiap kali laungan azan, kereta kita di sini. Setiap kali laungan azan, motor kita di sini. Setiap kali laungan azan, basikal kita di sini. Setiap kali laungan azan, selipar kita di sini. Man. Sebab tu Hujatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala katakan, orang mukmin ni, tempat dia kat dunia ada 3. Pegang elok, man. Ingat sampai bila-bila. 3 orang mukmin ni. 1 di rumahnya, 2 di rumah Allah, 3 tempat yang dia hajati. 3, man. Tanya, Jah, suami mana? Cuba tengok dekat masjid, ada tak? Pergi kat masjid, tak adalah Jah. Cuba tengok kat pasar. Tengok pasar, jumpa. Kasih Jah, jumpa Jah punya suami kat pasar. Juga tanya kedang, jumpa suami. Tuan, rumah mana? Cuba pergi masjid. Tengok masjid, tak ada lah. Cuba pergi pasar. Ada lah, makasih. 3, man. Dan 3 ni benda mustahak, man. Bukan keluar kosong-kosong dah. Ada sebab pergi pasar, ada sebab pergi pasar. Beli barang untuk makan rumah dan sebagainya, pergi. Masjid memang kena. Lelaki, kita sarankan duduk kita perempuan, datanglah 5 waktu, datang. Perempuan tak sampai ke arah tu, sebaiknya di rumah. Laki ni, biar ke arah saranan yang biar tuntutan agama, kita datang, man. Taman-taman syurga, kita duduk. Ambil maklum, ambil cakna, lapangkan hati. Biar semua teguran dan nasihat kena kat diri kita. Biarkan. Sebab kita nak insaf. Kita nak Allah Ta'ala sayang kita. Kita nak Allah Ta'ala kasih kita. Kita nak Allah Ta'ala suka kita. Macam mana tuan-tuan nak Allah Ta'ala suka kita kalau kita langsung tak boleh ditegur, kan? Tak boleh nasihat. Tak boleh maklum kesilapan kita. Bila masa kita nak berubah, kan? Waktu ni kita nak berubah. Bila balik rumah, kita beritahu pada rumah kita, anak-anak kita, menantu cucu kita. Minggu ini, atuk nak buat family day. Datang. Hari Ahad pagi. Kita akan buat solat duha berjamaah. Atuk nak bagi penyampaian ilmu agama. Nampak, kan? Waktu tu atuk cakap secara terus terang. Atuk minta maaf, waktu dulu, zaman muda, atuk memang jahil. Suka kejar dunia, suka kejar nama, suka kejar pangkat, suka kejar kemasyhuran. Sekarang atuk dah nampak. Atuk hidup untuk siapa sebenarnya? Atuk minta maaf dan atuk nak ubah keluarga atuk. Sebelum atuk, nafas yang terakhir. Nampak, kan? Ini orang bijak. Jangan waktu sakaratul maut baru nak cakap, man. Waktu tu tak akan berubah keluarga. Ingat, man. Mainan syaitan ni mudah. Dia bisik kita, man. Syaitan, nafsu, rakan sekeliling. 3 ni. Selagi kita tak masuk ke liang, selagi tu 3 ini akan bisik kat kita. Dapat kita tempis 3-3, man. Senyum kita nanti di sana. Salah kita cari kawan, salah kita ikut cara, salah kita buat apa yang kita buat, maka kita akan sia-sia nanti di sana, kan? Cukuplah sekadar itu, puan. Kamulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Dan insya-Allah akan datang kita bertemu lagi dengan izin Allah Ta'ala.
Yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurang kelemahan daripada diri saya sendiri, saya minta maaf. Terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan puan-puan. Aqul qouli hadza wastaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya syurga-Mu adalah benar ya Allah, neraka-Mu adalah benar ya Allah. Bertemu dengan Engkau tu adalah benar ya Allah. Dan sesungguhnya Engkau jadikan dunia ni memang ada nyatanya dan memang ada kebenarannya ya Allah. Kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh rasa hina dan hiba kepadamu ya Allah. Penuh rasa banyaknya dosa kami kepada Engkau ya Allah. Penuh rasa alpa banyak kepada Engkau ya Allah. Maka kami rasa penuh dengan rasa kehambaan ya Allah. Kami sujud kepadamu dengan rasa penuh tidak ada apa-apa ya Allah. Kami ini datang daripada tanah dan kepada tanah juga kami akan kembali ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah. Jangan hinakan kami ya Allah. Jangan ketepikan kami ya Allah. Jangan tolakkan ibadah kami ini ya Allah. Hanya kami minta kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami ini sifat mahmudah ya Allah. Sifat yang terpuji ya Allah. Sifat yang di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup sayang kepada umat ni ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami peluang dan peluang untuk taubat nasuha kepadamu ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah. Berkatilah ahli keluarga kami ini ya Allah. Berkatilah zuriat-zuriat kami ini ya Allah. Dan kami mahu meninggal dalam menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar ya Allah. Ampunilah segala kesilapan kami ya Allah. Berikanlah kami peluang ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal.